Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita pada petang ini insya-Allah surah As-Saff. Surah As-Saff. Surah As-Saff ni juga merupakan surah yang terakhir yang bincang bab jihad dalam 5 serangkaian pertama. Daripada Mujadilah, Al-Hasyri, Al-Mumtahanah dan As-Saff. 4 termasuk Al-Hadid. Maka kita selesai hari ini. Selesai untuk jihad. Lepas tu insya-Allah surah selepas As-Saff, yakni surah Al-Jumu'ah, Munafiqun dan sehingga Tahrim, bincangkan bab infak. Walau bagaimanapun, daripada surah ini, surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun, dia special sikit walaupun di dalam 10 serangkai, tapi dia ada 3 kelompok. 3 kelompok surah yang dipanggil juga 3 serangkai. Dia membincangkan bab untuk kemajuan sesuatu negara Islam ataupun suatu daerah Islam, maka kena ada 3 perkara ni. 3 perkara yang Allah akan ceritakan dalam surah As-Saff, dalam surah Al-Jumu'ah dan dalam surah Al-Munafiqun. Ada 3 perkara. 3 perkara yakni As-Saff cerita bab supaya tahap keislaman akan meningkat, keimanan akan meningkat, maka dia perlu ada pejuang-pejuang yang berani untuk mempertahankan Islam. Itu surah As-Saff. Dan dalam surah Al-Jumu'ah pula perlu ada golongan cerdik pandai. Golongan ulama dia akan mengajarkan ayat-ayat Allah. Ada golongan pelajar yang akan belajar ayat-ayat Allah. 2 dah. Maka golongan pertama tadi, perlu ada golongan mujahidin, yakni golongan yang berani mempertahankan ayat-ayat Allah. Bila ada arahan daulah Islam sebagai contoh untuk akhir zaman nanti, mereka berani berjuang mempertahankan agama Allah, yakni Al-Quran. Golongan yang kedua, surah Al-Jumu'ah, ialah ada golongan cerdik pandai ini ulama dan golongan yang belajar untuk memahami ayat-ayat Allah dan menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yakni surah Munafiqun, dalam satu masyarakat perlu ada satu golongan hartawan. Golongan hartawan inilah yang bertindak untuk mengeluarkan harta-harta dia dalam support perjuangan oleh mujahidin tadi, untuk support ulama-ulama dan golongan-golongan yang nak belajar tadi. Maka tanpa ada 3 golongan ini, yakni golongan mujahidin, golongan ulama dan golongan pelajar, dan golongan hartawan, maka kelancaran untuk memenuhi tuntutan keimanan, memenuhi tuntutan perkembangan Islam akan terbantu. Maka 3 serangkai ini, yakni dalam surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun akan arahan Allah untuk setiap golongan ini. Maka pada hari ini kita tengok surah As-Saff. Apa dia? Allah nak berpesan kepada golongan-golongan berani, yakni golongan-golongan mujahidin supaya berani berjihad. Itu hari inilah. Maknanya bila kita faham 3 tema dalam surah 3 serangkai ini, maka baru kita tahu rupa-rupanya tanpa 3 serangkai ini kelancaran terbantu. Sebagaimana kita punya pusat pengajian kita ini, perlu ada orang berani berjuang, perlu ada orang mengajar dan perlu ada orang mengajar, dan yang ketiga perlu adanya orang hartawan yang akan infak untuk support orang yang berani berjuang, orang yang berani menyebar ayat-ayat Allah, maka kelancaran akan jelas nampak. Kita tengok mula-mula dulu. Tengok surah As-Saff, pejuang-pejuang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Maknanya Allah mulakan dengan ayat dia dengan memperkenalkan diri dia, yakni makhluk-makhluk, segala makhluk yang ada di langit, segala makhluk yang ada di bumi, maka mereka sentiasa mensucikan Allah. Yakni mereka sentiasa mensucikan Allah, di mana tidak ada makhluk-makhluk yang lain, tidak ada makhluk-makhluk yang lain dari segi ciptaannya, dan dialah yang maha kuasa menciptakan, dan dialah segala-galanya, memastikan tidak ada makhluk-makhluk lain sesuci dia, yang ada kuasa macam dia, yang bebas daripada apa-apa kelemahan. Maka hanya Allah saja yang maha berkuasa, dan setiap makhluk di langit dan di bumi dan di antaranya tak henti-henti bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka termasuk kita orang yang dah belajar sunnah, maka kita mengucapkan setiap pagi subhanallahi wa bihamdihi 100 kali dah. Ataupun lepas solat fardu kita ucapkan subhanallah 33 kali. Nak tidur malam karang pula ucapkan subhanallah 33 kali. Maka sama. Maka sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Maka setiap makhluk ciptaan Allah sepatutnya bertasbih, mensucikan Allah. Hanya dia saja boleh menyempurnakan hajat kita dan boleh menyelesaikan segala masalah kita, dan tidak ada sesuatu kekurangan bagi pihak dia. Wahwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkuasa. Kalau tak buat perkara-perkara tadi, dia akan hukum. Dan kalau buat dengan maha bijaksananya, dia akan, dengan rahmat dia akan beri syurga kepada hambanya yang ikut bertasbih sebagaimana semua makhluk-makhluk yang sedang bertasbih tadi. Itu yang pertama, pembukaan dia. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukan? Apa bahasa yang Palestinanya? Cakap tidak serupa bikin. Kalau ada golongan-golongan yang cakap tak serupa bikin, maka Allah menegur golongan ini. Wahai pejuang-pejuang, kamu jangan bercakap saja tapi kamu tak berani berjuang untuk agama Allah. Wahai pejuang-pejuang, jangan kamu bercakap saja Al-Quran Sunnah, tapi kamu tak pernah pun nak pergi belajar tadabbur Al-Quran dan belajar hadis-hadis untuk tengok amalan-amalan Nabi. Cakap itulah. Maknanya ada asbabun nuzul ayat lah, maka ada 2-3 pendapat. Yang pertama, ketika masyarakat Mekah, dia kena seksa, dia kena dera, dia kena aniaya, maka kadang-kadang tak sabar. Wahai Rasulullah, bilalah Allah nak turunkan syariat mengenai peperangan, tak sanggup lagi kami menahan seksa. Seksa macam mana kami pun, kami diseret, kami dicekik leher, kami dihina, tapi kami tak boleh melawan. Pasal apa? Pasal syariat untuk berjuang tidak ada lagi ketika itu. Maka apabila Allah turunkan syariat peperangan selepas pindah di Madinah, rupa-rupanya mereka ni takut nak pergi berjuang. Separuh lagi menangguh-nangguh nak pergi perjuangan. Itu untuk mereka. Pertama. Yang kedua juga, satu asbab nuzul yang kedua, golongan-golongan sahabat ini tanya Nabi, wahai Rasulullah, apa dia pahala yang paling besar sekali untuk aku perolehi dalam amalan-amalan aku ini? Maka Nabi kata, kemuncak pahala yang besar ialah kemuncak jihad, yakni sanggup mempertaruhkan nyawamu untuk mempertahankan Al-Quran, untuk mempertahankan agama, yakni pergi jihad untuk kita. Maka bila timbul ketika ini, bila Allah turunkan apa tu syariat mengenai kita, mengenai peperangan, timbul rasa takut di hati mereka segelintir lah, bukan semua. Ada juga perasaan risau, takut, nak pihak musuh kuat, pihak musuh ramai, ada ketakutan pada mereka. Maka Allah tegur, jangan kamu takut, jangan kamu minta saja, kamu tanya saja. Kamu pasti berani kena melaksanakan tumpuan kamu tersebut. Jelas kan?
Dari bahasa kasar kitanya, asbabun nuzul tadi, jangan bercakap saja, kena berani melaksanakan apa yang kamu minta, apa yang kamu bercakap tadi. Ya ayyuhallazina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu memperkatakan saja, jangan kamu nak tahu saja tapi kamu tak nak melakukan. Jangan kamu baca Quran, faham Quran saja tapi beramal tak ada. Oh, nah berat ni. Berat para ustaz yang mengajar hukum, para ustaz yang mengajar Quran, mengajar tapi tak nak beramal. Ustaz yang mengajar hadis, tahu hadis macam-macam tapi tak nak beramal. Ini juga termasuk ayat-ayat teguran untuk golongan-golongan ini. Mungkin terkena pada diri kita sendiri ni. Belajar Quran, sunnah, Quran, tapi tak nak. Bila dia kata, dia perintahkan sabar, kita tak sabar. Nampak tak? Sama kan? Ini teguran Allah. Ayat ketiga. Bila Allah tegur, apa jadi teguran dia? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebenciannya di tengok ni. Amat besar kebenciannya di sisi Allah. Kabura maqtan 'indallahi. Amat besar kebencian Allah kepada an taqulu ma la taf'alun. Kepada kamu berani memperkatakan tapi kamu tak melakukannya. Hari-hari dengar orang tadabbur Quran, tengok larangan Allah, tapi kamu buat juga perkara tersebut. Itu maksud dia. Dengar juga orang baca hadis tentang amalan-amalan sunnah, pergi buat juga perkara-perkara bid'ah. Tahu-tahu tapi melakukan juga perkara-perkara yang bercanggah dengan dia. Maka Allah kata, amat besar di sisi aku kebencian bila kamu tahu tapi kamu tak nak buat juga perkara-perkara tersebut. Inilah ayat diturunkan untuk siapa ni? Untuk para pejuang ni. Para orang yang berjuang nak mengaji, berjuang nak menyebar ayat Allah, berjuang kemuncak perjuangan untuk kita tadi. Ini merupakan ayat tegur Allah kepada golongan-golongan pejuang. Sebab itu ayat As-Saff ini ialah ayat untuk pejuang. Tanpa pejuang, kelancaran negara Islam, kelancaran negeri Islam, kelancaran sesuatu pusat pengajian akan terbantuk tanpa orang yang berani berjuang mengamalkan setiap apa suruhan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat. Innallaha, sesungguhnya Allah itu allazina, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, menyintai. Sesungguhnya Allah itu amat-amat menyintai siapa? Allazina, yakni orang-orang yang yuqatiluna, orang yang berperang. Yuqatilu berperang bila ada negara Islam lah. Bila adanya syariat peperangan dan adanya negara semua negara dunia di masa pemerintah. Bukan sekarang ni. Sekarang ni memang tidak ada syariat untuk berperang. Jihad tidak ada sekarang ni. Cuma jihad sekarang ni lah jihad untuk menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan untuk menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah amat-amat mencintai orang-orang yang berperang fi sabilih, di jalannya, di jalan Allah. Bila Allah perintahkan berjuang, dia sanggup berjuang. Itu maksudnya. Macam mana cara berjuang tadi? Saffa, satu barisan. Berperang ini mesti satu barisan. Satu barisan yang kukuh. Satu kumpulan. Kalau guru sunnah ini 30 orang. 30 orang satu kepala. Dia semua betul-betul pegang betul-betul apa-apa saja yang amalan Nabi. Apa-apa saja akidah seperti mana Quran ceritakan. Kalau nak perang pun memang guru kumpulan ini satu barisan yang kuat. Melambangkan kekuatan Islam tersebut. Ka'annahum, seakan-akan barisan tersebut apa dia? Bunyanun marsusun, satu bangunan yang amat rapat, amat kuat kekukuhan bangunan tersebut. Maknanya umpama pejuang ini, umpamanya orang yang nak mengamalkan Al-Quran ini, satu tim dia tu mesti seolah-olah satu bangunan kukuh, tak goncang macam mana pun. Ada amalan-amalan bid'ah, ada amalan-amalan khurafat, dia akan tolak jauh-jauh segala amalan, segala fahaman tersebut. Begitulah Allah nak untuk para pejuang seperti mana surah As-Saff ini. Jadi maka bila dah dengar dah kemarahan Allah, kebencian Allah untuk orang yang cakap nak berjuang tapi takut ataupun tidak sabar ataupun tidak berusaha. Yang kedua, ayat yang ketiga tadi,
seolah-olah mesti nak berjuang ini satu tim. Maka satu Jumaah yang amat rapat hubungan di antara mereka. Satu sakit, seolah-olah yang lain pun akan sakit juga. Begitulah tentera Islam sebenarnya. Jadi bila selesai dengan pemberitahuan Allah Subhanahu Wa Taala dan teguran Allah Subhanahu Wa Taala, maka ayat yang kelima Allah buat ayat takhwif duniawi, ayat-ayat ancaman duniawi di mana untuk ikuti contoh nabi-nabi zaman dahulu. Nabi-nabi zaman dahulu bagaimana perangai-perangai mereka dengan rasul-rasul mereka. Umat dengan pemimpin mereka, pejuang zaman Nabi Allah Musa. Allah nukilkan kisah pada ayat yang kelima. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ketika berkata Nabi Allah Musa kepada kaumnya, pada yakni Bani Israel, lima tu'zunani, mengapakah kalian menyakiti hatiku? Wahai kaumku, kenapalah kamu ni buat nyaya kat aku? Kenapalah kamu ini menyakitkan hati aku? Itu Anni Rasulullahi ilaiku. Sedangkan aku ini adalah Rasul kamu. Tapi kamu menyakit hati aku. Bila mana dia sakitkan hati? Kalau ikut surah-surah Al-Baqarah yang kita belajar, sakit hati Nabi Musa dengan kaumnya. Yang pertama ketika Nabi Allah Musa, mereka nak kitab untuk mereka belajar kitab tersebut. Maka Nabi Musa nak pergi ambil kitab lah di Gunung Tur. Nak ambil kitab Taurat. Sampai pergi saja dia janji 30 hari, nak pergi sebulan. Dalam tempoh sebulan tersebut, pengikut-pengikutnya dah dihasut oleh Musa Samiri untuk buat patung lembu dan memuliakan patung lembu tersebut. Ambil keberkatan dengan patung lembu tersebut. Tengok. Sekejap saja Nabi pergi, mereka buat khurafat. Sekejap ustaz pergi saja, anak murid terus buat bid'ah. Sama tak? Maknanya tidak ada kekuatan jiwa kat sini. Maka kamu sakit hati aku. Itulah macam-macam. Pertama. Yang kedua, ketika Allah perintahkan semasa balik daripada kemenangan ini, nak masuk ke negeri balik. Teringinnya kami nak makan benda-benda yang lama kami tak lepas di padang teh kan. Teringinnya kami nak makan buah labu, berbagai-bagai lah. Kami nak masuk ke negeri kami lah, negeri Palestin. Maka Allah perintah Nabi Allah Musa, wahai Musa, masuklah ke dalam negeri Palestin kamu tersebut. Tapi ada sedikit syarat. Bila kamu nak masuk negeri tersebut, ada satu raja yang zalim. Raja yang zalim ini, tapi kamu masuk saja bila ada sedikit peperangan, pasti kamu menang. Seolah-olah kau masuk saja ada sedikit peperangan, pasti kamu menang. Dia dengar saja peperangan, tengok umat ni. Satu umat yang kuat, yang kental, dengar saja bunyi peperangan, walaupun Allah bagi jaminan, peperangan sikit saja, pasti kamu menang. Maka dia mula takut dah. Kami tak nak perang lah, wahai Musa. Kalau kamu nak perang, kamu ajak Tuhan kamu sendiri pergi berperang. Nampak tak? Maknanya, dia suruh ajak berperang. Tengok ajak tu, kami takut perang. Kamu pergi, maknanya, umat yang tak kuat sangat ini. Maka kesannya, Allah sesatkan mereka ini selama 40 tahun di kebun, di padang teh tadi. Itulah punca dia. Maka dua kali umat dia menyakitkan hati, yang jelas gitulah. Yang lain-lain banyak juga dia menyakitkan hati, tapi yang begitu ketara dua sebab ini. Maka bila jadi macam itu, Inni Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku utusan Allah kepada kamu semua. Falamma zahu, maka ketika mereka berpaling, mereka tak ikut arahan Rasulnya, tak ikut arahan Allah, walaupun pejuang semangat saja pejuang, maka azara, maka mereka berpaling yang oleh Allah palingkan mereka sebenarnya. Qulubahum, Allah pusing hati mereka sebenarnya. Pasal mereka cakap nak tapi tak memenuhi tuntutan
untuk berani mengikuti arahan Allah tersebut. Ikut Allah, nak ikut Rasul. Bila Rasul cakap sekian, mereka tak ikut balik. Maka Allah pusingkan hatinya, tak beri hidayah kepada mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqi. Dan mereka termasuk golongan-golongan yang Allah tak beri petunjuk dan menjadi kaum-kaum yang fasik. Itulah Bani Israel. Itu satu bab Nabi Allah Musa. Allah cerita pula bab Nabi Allah Isa. Untuk kita ambil contoh. Bila kita baca Quran, dengar kisah Nabi Musa, ikut pasal dia, kita percaya dengan Nabi kita juga. Baca bab Nabi Isa, ikut dengan dia, beriman dengan dia, ikut dia punya ibrah daripada dia juga. Ayat yang ketujuh. Yang keenam. Wa iz qala Isa bin Maryam. Dan ketika berkata Nabi Isa, yakni putera Maryam. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Kau ni Bani Israel juga. Wahai Bani Israel. Inni Rasulullah ilaikum. Sungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu semua. Aku ini Allah lantik menjadi Rasul. Sebagai pemberi maklumat kepada semua. Dan aku ini musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan bagi apa di antara dahulu dan sekarang ini seperti mana dulu, membenarkan apa-apa kitab yang terdahulu, yakni kitab Nabi Musa, kitab Taurat. Yang pertama, aku membenarkan apa-apa kitab sebelum kamu, yakni kitab Taurat. Lepas tu satu bab. Yang kedua, wa mubasysyira, memberi khabar gembira. Lepas aku ini bi rasulin, dengan seorang rasul akan datang, yati. Lepas aku ini akan datang seorang rasul, mim ba'di, akan datang mim ba'di sesudahku. Usmuhu Ahmad, nama dia Ahmad. Ada orang tanya, kenapa nama Ahmad sedangkan nama Nabi kita nama Muhammad? Rupa-rupanya Ahmad dan Muhammad ini sama saja. Muhammad ini ialah yang terpuji. Ahmad ini yang paling terpuji, yang paling bagus. Yang paling bagus Ahmad ini. Muhammad tu yang bagus. Biasa nak ceritanya Nabi Isa nak cerita sebut nama Ahmad ni kerana Nabi Muhammad ni paling bagus di antara nabi-nabi. Dia panggil Ahmad. Boleh itulah Nabi kita Ahmad. Nama dia Ahmad yang paling bagus di antara nabi-nabi ni. Dia datang selepas aku, Nabi akhir zaman. Tapi degilnya pejuang tadi yang cakap tak suka bikin ini, yang Allah tegur ini, falamma ja'ahum, maka setelah datang Nabi akhir zaman ini kepada mereka, bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang nyata sama yang seperti mana Nabi Isa terangkan kepada mereka, maka qalu haza sihrun mubin, ini merupakan sihir-sihir yang nyata, ini tak betul semua ini. Bila Nabi jumpa mereka kaum-kaum kemudian kan, maka mereka mengatakan Nabi ini ahli sihir, berbagai-bagai bentuk tuduhan. Begitu juga dengan mereka menuduh Nabi Allah Isa, begitu juga Nabi tuduh kepada Nabi Allah Musa dalam contoh-contoh begini. Betul lah, maka bila Nabi mereka kemudian mereka pindah di Madinah. Ni ramai-ramai menunggu Nabi. Maka Nabi Muhammad kita pergi ke Madinah. Mereka mengatakan Nabi kita ini ahli sihir. Kerana ramai sangat orang-orang Arab dia ikut dia, kulu kili, bekerja pun bagi duit dengan dia. Dia kata ini ahli sihir ni. Ramai sangat orang ikut dia. Nabi bukan cerdik sangat dia kata. Tapi ramai pengikut mesti ahli sihir. Itu betul-betul mereka lah. Kutukan mereka. Maka ayat yang ketujuh. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kaziba. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan terhadap Allah kata-kata dusta. Siapa Allah kata dalam kitab tadi, Nabi sekian-sekian, datang sekian-sekian, maka Allah buat teguran keras. Teguran keras. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kaziba. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan terhadap Allah kata-kata dusta. Inilah biasanya amalan Allah syariat lain, tapi dia buat lain. Dia kata dia mendustakan Allah. Itu punca dia, mendusta. Wahwa, padahal dia tadi yang mendustakan tadi, fahuwa yud'a ilal islami, telah diajak kepada Islam.
Nabi ajak dia, jumpa dia, ajak kepada Islam, dan dia pun sedang menunggu Nabi. Kata Nabi Isa dulu pun dah pesan kepada mereka, pesan kata Nabi ini ajak semua kepada Islam. Wa huwa yud'a ilal islami, ajak berislam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Sebabkan dia mendustakan perkara-perkara tersebut, maka Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim ini. Boleh? Senang Ini jelas tak ada apa-apa yang bercanggah lah. Percanggahan di sini ialah golongan yang tidak pegang betul-betul apa yang dia tahu. Dia buat juga benda-benda yang dia tahu, tapi dia buat juga. Nak buat tapi cakap tak serupa bikin tajuk kita tadi. Ayat yang ke-8. Cepat kita habis boleh habis satu hari ni, ringkas. Yuridu liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Yuridu, mengkehendaki mereka. Mereka mengkehendaki siapa mereka? Mereka ini ialah golongan jahil tadi, golongan zalim, golongan pengikut asalnya Nabi Allah Isa, pindah Bani Israel ini, pindah di Madinah nak tunggu kehadiran Nabi. Golongan ini, golongan Yahudi. Yuriduna, mengkehendaki mereka tadi, liyutfi'u nurallahi, untuk memadamkan cahaya Allah. Apa cahaya Allah kat sini? Cahaya Allah ini ialah apa-apa yang Al-Quran, Nabi Allah turunkan dalam Al-Quran, mana ikut tafsir, segala apa yang Nabi kita sampai kepada mereka itu merupakan cahaya. Dalam ayat Al-Quran adalah cahaya. Kenapa cahaya? Cahaya untuk menyuluh. Cahaya ni cerah. Bila cerah, mana-mana gelap, dia nampak terang. Jadi, orang-orang gelap, Yahudi ataupun musyrik Mekah ini, bila ada cahaya yang Nabi bawa daripada Al-Quran, baca Quran, cerah hati mereka. Tapi, orang Yahudi marah. Pasal sebelum ini, mereka sebagai pengajar-pengajar, penduduk Madinah. Tiba-tiba datang Nabi, bawa cahaya, maka mereka rasa diri dia tergugat dan dia ada perasaan dengki, maka dia akan padam cahaya yang dibawa oleh Nabi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Walau bagaimanapun mereka tuduh macam-macam untuk halang perkembangan Al-Quran. Mereka tutup dengan apa? Dengan biafwahih, dengan mulut-mulut mereka. Mereka menghina, mereka muat berbagai-bagai kata fitnah kepada Al-Quran. Walau bagaimanapun, wallahu, sedangkan Allah mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan cahaya. Pasal dia Allah akan tetap memenangkan juga orang yang menyebarkan ayat-ayat Allah, para pejuang tadi. Walaupun golongan-golongan Yahudi serang, kutuk, lisan ke, dengan fizikal ke, tapi pejuang-pejuang ini tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah bagi kekuatan kepada pejuang tadi. Ini ayat pejuang. Maka kesan daripada dia bersemangat, dia ikut Al-Quran, ikut segala-galanya, maka Allah, wallahu mutimmu nurhi, Allah menyempurnakan cahayanya kepada pejuang-pejuang Islam ini, pejuang-pejuang Al-Quran ini, walau karihal kafirun, walaupun dibenci oleh golongan yang engkar, golongan Yahudi dan golongan musyrikin, tetap Allah menangkan juga dengan syarat pejuang-pejuang tadi telah berjuang atau menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ayat ke-9, huwallazi arsala rasulahu, dialah yang mengutuskan rasulnya. Allah lah. Pasal apa? Pasal Allah lah yang membenarkan tadi. Pasal rasul bawa Quran tadi, Allah yang utuskan dan diberi Quran kepadanya. Huwallazi arsala rasulahu, dialah yang mengutuskan rasul-rasul tadi. Rasul-rasul tadi, maka dengan Quran yang dibawanya, sesiapa yang rapat dengan Al-Quran, bil huda, diberi petunjuk dengan Al-Quran tersebut. Apa dia petunjuk? Wadinil haqq, dan agama petunjuk itu adalah agama yang benar sekali, benar-benar yang benar semua, cerita mengesahkan Allah, mengesahkan Allah dan juga untuk nabinya, kitabnya,
malaikatnya dan semua rukun-rukun iman tadi adalah benar semua sekali. Maka bila cerita bab kebenaran Al-Quran ini, maka liyuzhirahu ala dini, maka agar memenangkan di atas keseluruhan perkara-perkara agama-agama anut yang lain yang sebelum ini. Dah, fahaman-fahaman lama dari segi kesyirikan, dari segi amalan-amalan tok nenek, dari segi amal bid'ah dengan kebenaran Al-Quran, dengan pejuang menyebarkan ayat Al-Quran, maka kemenangan cahaya tadi akan mencerahkan semua fahaman-fahaman gelap yang diamalkan oleh keseluruhan orang-orang kafir ini. Walau karihal musyrikun, walaupun tidak menyukai oleh orang-orang musyrikin, orang-orang yang syirik. Pasal agama kitab ini menyuluh benda-benda kesyirikan, maka menyentuh amalan-amalan orang buat syirik dan buat khurafat. Pasal menyebarkan tauhid, maka mereka tak suka perkara-perkara yang menyentuh amalan-amalan mereka. Telah kisah Nabi cerita bagaimana cerita bab Allah esah semua kali mereka marah ketika itu. Maka habis kat situ. Bila habis kat situ, Allah bagi teguran kepada para pejuang. Para pejuang. Para pejuang. Untuk Jumaah yang baru marilah, mungkin dia ketinggalan sikit lah. Saya ulang sikit. Kita belajar ini surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah dan surah Munafikun. Walaupun dia tiga serangkai, 10 serangkai, tapi dia compact bertiga serangkai. As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, 3 serangkai. 3 serangkai ini Allah wujudkan untuk mewujudkan suasana kejayaan dalam sesuatu negeri ataupun sesuatu organisasi. Nak berjaya, Allah kata kena ada 3 kumpulan. Yang pertama kumpulan pejuang, surah As-Saff. Yang kedua kumpulan ustaz dan anak murid yang nak belajar, surah Al-Jumu'ah. Dan yang ketiga, golongan hartawan, orang yang berani menginfak harta untuk kepada pejuang dan kepada ustaz dan anak murid belajar tadi. Tanpa 3 golongan, tidak akan berjaya. Hari ini kita belajar golongan pertama, golongan pejuang. Golongan pejuang bagaimana disanggup berjuang, sanggup berjihad. Lepas ini, baru ikut golongan ustaz dan golongan anak murid, baru ikut golongan hartawan yang akan menyerahkan harta dia untuk membantu 3-3, maka barulah berjaya. Maknanya negeri akan berjaya, negara akan berjaya, kampung akan berjaya. Kalau ada ketiga-tiga golongan yang Allah nak tegur, Allah nak buat kabar kepada ketiga-tiga golongan ini. Maka macam kita punya ni pun ada 3 golongan dah. Ada 3 golongan. Golongan nak belajar pun ramai, golongan ustaz pun ada, golongan yang berani pun ada, golongan hartawan pun ada. Macam Tok Padir lah, ini ayat Tok Padir ni. Golongan hartawan. Dia mesti ada. Setiap nak berjaya, mesti ada golongan hartawan. Kalau tidak ada golongan hartawan, tak akan berjaya. Pasal bagaimana nak berjuang, bagaimana nak infak tadi. Boleh ya? Itu jelas. Jelas untuk ulangan semula lah tu. Jangan boring lah pasal ulang semula pun. Pasal kesian orang yang tak dengar tak. Pasal nak faham bila kita baca bertadabbur, atau baca saja, nampak, oh ini gambaran dia. Oh Allah nak pesan pada golongan mujahid. Oh Allah nak pesan golongan hartawan. Oh Allah nak pesan golongan ustaz-ustaz yang nak belajar ini rupa-rupanya. Itu mana? Maka Allah tegur golongan dia. Maka di sini Allah nak bagi teguran membina kepada golongan-golongan pejuang ini. Bagaimana cara nak selamat? Tu'minuna billahi wa rasulihi, iaitu kamu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Rukun iman semua. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Lepas tu, ni wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihadlah kepada jalan Allah, membela dan menegakkan agama Allah. Disuruh ni ayat dipanggil ayat ayat fi'il amar, ayat betul-betul ayat arahan. Lepas tu fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta-harta kamu. Jangan sayang harta kamu kena infak harta kamu. Lepas tu wa anfusikum, dan diri kamu sendiri pun, nyawa kamu sendiri pun kamu kena sanggup berjuang juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Mana kemuncak dia? Kemuncak nyawa lah, kemuncak diri lah, sanggup berjuang. Zalikum, itulah yang lebih baik, khairul lakum, maka demikianlah itu yang lebih baik, in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui sebenarnya. Maka bila Allah cerita itu, cerita tentang infak dan jihad serentak, dan juga kita perlu berani menyerahkan harta diri kita untuk agama Allah, maka Allah berceritalah satu lagi apa dia perjuangan tersebut. Yaghfiru lakum. Yaghfiru lakum. Bila kita buat perkara-perkara tadi, maka
Apa nikmat dia? Faedah dia, Allah akan ampun dosa kita. Yaghfir lakum dzunubakum. Dia akan mengampuni bagi kamu dzunubakum, dosa-dosa kamu semua. Wa yudkhilkum jannatin tajri, dan dia akan masuk kamu dalam syurga yang di bawahnya ada mengalir. Ish, rasa tertinggal satu ayat lah ni. Patut rasa ganjil lah. Rasa ganjil ni, Allahu Akbar. Baguslah. Hari ingat betul dia punya ilmu itu. Masya Allah. Tengok ayat 10 tinggal. Ya ayyuhallazina amanu. Ulang balik ya, saya balik. Ayat 10. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah nak bagi tahu kita lah pesan kita. Ya ayyuhallazina amanu, hal adullukum. Ada hal adul. Kenapa dia lagi dah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Hal adullukum, adakah kamu mahu? Adullukum, aku nak tunjuk pada kamu ni. Apa dia? Ala tijarah, akan perniagaan. Wahai orang-orang yang beriman, aku nak tunjuk pada kamu ni satu perniagaan. Mahukah aku tunjuk satu perniagaan? Apa dia perniagaan tersebut? Tunjikum, yang akan menyelamatkan kamu. Bila kamu buat perniagaan ini, pasti kamu selamat min azabin alim, daripada azab neraka jahanam yang amat-amat panas sekali neraka jahanam tersebut. Itu menegur Allahnya. Allah nak bagi tahu kita petang ini, pasal kita tadabbur petang ini, Allah kata, wahai hamba-Ku, wahai kamu orang beriman, aku nak bagi tahu kamu hari ini satu peluang perniagaan, di mana peluang perniagaan ini kamu tidak akan dihumbangkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kamu akan kamu akan tidak dihukum oleh neraka jahanam, azab yang pedih. Kamu duduk dalam syurga lah, maksudnya. Maka perniagaan dia, tadi dah yang kita baca tadi. Perniagaan dia pertama, orang yang menginfak harta dia, orang yang berani berjihad tadi. Itu maksud dia. Tu'minuna billah, orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Maknanya dia belajar semua rukun-rukun iman dalam Al-Quran. Maknanya dia kena belajar semua Al-Quran, faham Al-Quran, dan berani berjuang jalan Allah. Dengan cara infak harta, berani jihad, itu perniagaan pertama. Kalau tidak ada perniagaan ini, tak buatlah, tak sahut perintah Allah yang di atas tadi. Zalikum, demikianlah dengan perniagaan ini, perniagaan infak dan berani berjihad ini, dalam konteks sekarang ini, dah dua perkara je. Yang ni, infak, keluar duit, dan belajar. Mengajar. Mengajar dan belajar itu berjuang. Dah, belajar dan mengajar itu perjuangan. Menginfak pula, menginfak untuk bantu orang mengajar dan orang belajar tadi. Buat dalam bentuk infrastruktur ke, dalam bentuk apa-apa kemudahan, semua sekali, keluarkan semua sekali tadi. Orang buat macam ni, zalikum, orang buat macam inilah. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah orang yang zalikum, perbuatan yang amat-amat, ya kalau kamu mengetahui, itulah perniagaan yang menguntungkan. Pertama, bila kamu buat perniagaan macam ini, baru ayat 12. Yaghfir lakum, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Dan yang pentingnya, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan bagi syurga untuk kita dengan rahmat dia. Kesan daripada dua perkara tadi. Kesan daripada kita membuat infak dan berjihad tadi, maka Allah akan sediakan syurga untuk kita. Kekal selama-lamanya. Dan wa masakina tayyibatan fi jannatin adnin, dan tempat tinggal yang amat baik dalam syurga kekal selama-lamanya, dalam kebun-kebun syurga. Zalikal fawzul azim. Demikianlah keuntungan daripada perniagaan yang Allah bagi tahu kita, ada ayat yang ke-12 tadi. Lepas tu ayat yang ke-13, juga nikmat daripada perniagaan tadi. Wa ukhra tuhibbunaha, dan dia akan pada akhirnya tuhibbunaha, kalian akan menyukainya. Pasal apa? Akan dapat nasrum minallahi, akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nikmat perniagaan lagi tadi, dah yang pasti menyukai, kita akan suka. Kita akan suka kesan kita berinfak dan kesan kita berjihad tadi, ialah apa dia?
pertolongan dari Allah akan sampai dengan cepat. Nasrum minallahi, pertolongan Allah amat cepat sekali. Wa fathum qarib, dan kemenangan itu amat dekat sangat. Ada juga tafsir mengatakan sini penolakan kota Mekah lah, bila semua sekali penduduk Mekah dia ada pejuang di kalangan yang berani, askar-askar dia. Dia ada golongan-golongan mengajar tabligh, dia belajar ayat-ayat Allah setiap tempat. Dan yang ketiga, dia ada golongan-golongan hartawan. Macam Sayyidina Utsman bin Auf, Abu Bakar, semua sekali golongan-golongan hartawan, dia akan membelanjakan semua harta-harta ke jalan Allah ini. Maka kesannya bila ada 3 golongan ini, Allah kata apa dia? Wa fathum qarib, kemenangan yang amat dekat akan tercapai. Pasal Allah amat menyukai bila 3 golongan ini memainkan peranan masing-masing. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Pasti kalau ada 3 golongan ini, pasti Allah akan bagi kemenangan dalam masa terdekat untuk dia. Betul, dah ada jaga tu. Ayat terakhir untuk petang ini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tengok ni, ini penting ni. Wahai orang-orang yang beriman. Kunu ansar, tengok ni. Ini Allah jemput sendiri ni. Dalam Al-Quran ada 2-3 ayat yang Allah mana berterus terang dengan kita ni. Orang yang bertadabbur Al-Quran, petang ni dia dengar sendiri apa kata-kata Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah kata ni. Apa dia? Ansarullahi. Jadilah kamu, kunu ansarullahi. Jadilah kamu penolong-penolong aku. Ni Allah minta kita semua ni jadi penolong dia, pembantu dia. Pasal kamu jadi penolong aku nak bagi syurga dengan kamu sekarang ni. Allah menyeru kita semua sebagai orang-orang yang beriman, yang mengaku nak belajar Quran, belajar sunnah, mengaku sebagai pejuang. Allah bagi tahu kita, wahai orang-orang yang beriman, mahukah ataupun jadilah kamu hari ini orang yang menjadi penolong aku atas muka bumi ini. Tengok, Allah menjemput kita. Umat-umat lain tidak ada yang Allah jemput. Umat-umat lain Allah perintahkan Nabi dia jemput dia. Tengok ni, dalil dia. Kama sebagaimana, tengok ni. Untuk kamu, aku jemput sendiri kamu, wahai orang umat akhir zaman. Atas kita lah. Kita nak jadi, atas kita. Allah offer dah. Allah offer untuk jadi 3 golongan tadi lah. Jemput pembantu Allah untuk 3 golongan. Golongan pejuang, golongan ulama dan golongan yang nak belajar, dan golongan hartawan. Salah satu kamu nak ni, aku nak ajak jalan aku ni. Kama sebagaimana qala Isa bin Maryam, sebagaimana Nabi Isa telah berkata Nabi Isa kepada lil hawariyina, kepada para pengikut-pengikut yang taat dengannya. Bila Nabi Allah Isa dikepung oleh golongan-golongan Yahudi untuk tangkap, untuk bunuh dia, maka dia sempat lagi merayu kepada anak buah dia, kepada pengikut-pengikut dia, kepada umat dia yang rapat dengan dia. Tengok ni. Tadi Allah panggil kita, Bani Israel, untuk umat Nabi Isa. Nabi Isa panggil Nabi Isa saja. Kita Allah panggil. Itu berbeza dia. Dia kata apa? Tengok ni. Kama qala Isa bin Maryam, seperti berkata Nabi Isa putera Maryam kepada para pengikut yang taat dengan dia, lil hawariyina, man ansari, siapakah penolong-penolongku? Hari ini siapa yang sanggup jadi penolong aku? Sama tadi tak? Tadi Allah kita ini, Nabi Isa panggil. Siapakah di kalangan kamu ini ansari yang sanggup jadi penolong-penolongku? Yakni penolongku ilallahi, kepada Allah, untuk ikut arahan-arahan Allah semua. Itu maka qala al-hawariyuna, maka berkata pengikut-pengikut Nabi Isa yang amat taat dengan dia, yang amat setia. Tak ramai ni, tak ramai. Dia kata 12 orang dia berani. Pejuang yang berani. Qala al-hawariyuna, berkata para pengikut tepat dia, nahnu ansarullahi, kami sanggup menolong kamu wahai Isa, kami sanggup jadi penolong Allah. Tengok, berani golongan-golongan pejuang yang begitu-begitu Allah telah masukkan perasaan berani dalam jiwa dia. Fa'amanat ta'ifatun, maka lalu berimanlah segolongan yang sanggup tadi. Maka bila sanggup menyahut seruan Allah, ikhtiar untuk Allah, maka Allah akan memberi hidayah. Allah akan menetapkan iman
kita semua yang sanggup nak jadi penolong Allah tadi. Begitu juga dengan pengikut Nabi Allah Isa. Bila disanggup golongan Al-Hawariyuna, nahnu ansarullahi, kami sanggup menjadi penolong Allah. Maka Allah pun fa'amanat ta'ifatun, maka Allah pun bagi hidayah untuk beriman dengan benar dan tepat sebagai kehendak Allah. Golongan-golongan sedikit yang nak berani nak ikut Nabi Allah Isa tadi. Min Bani Israel. Daripada Bani Israel, sikit saja yang sebagai kecil saja ikut Nabi Allah Isa tersebut. Apa jadi yang golongan ramai? Golongan yang ramai. Wa kafarat ta'ifatun, maka dan kafir segolongan besar. Sebagian besar akan tak nak ikut. Fa ayyadna alladzina lalu kami kuatkan orang beriman, lalu kami kuatkan walaupun sikit, kami memperkuatkan di pasal dia golongan pejuang-pejuang ala uduwihim, atas musuh-musuh mereka. Atas musuh-musuh mereka. Mana tadi? Asal musuh mereka fa asbahu zahirin, maka zahirlah pejuang-pejuang yang Allah bagi walaupun sikit, maka kemenangan pada akhir sekali pasti mereka akan menjadi orang yang menang. Itulah, maka jadi kita kena sahutlah. Kita hari ni kita kena sahut bila Allah offer kita dah menyebut kita nak menjadi penolong dia, menjadi penerus kerja-kerja Nabi, maka kita kena sanggup. Maka salah satu kerja yang kita buat hari ini ialah menyahut seruan dia, yakni dengar semua kata-kata Allah dalam 30 juzuk ataupun 114 surah, dan belajar hadis-hadis sebanyak 13,000 hadis yang sahih itu. Maka insya-Allah bila dapat perkara itu, kita telah menyahut seruan Allah. Dan bukan setakat belajar, sebagaimana teguran Allah dalam surah As-Saff ini, jangan kamu hanya belajar tahu saja tapi kamu tidak beramal dengannya. Bila kamu belajar, kamu tahu, pasti beramal dengannya, barulah memenuhi tuntutan pejuang yang sebenarnya. Wallahu taala alam. Maka menjelah kita orang yang belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, dan termasuk satu kumpulan lain lagi menyebarkan ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah. Bila kita memenuhi tuntutan ini, kita telah merangkumi ketiga-tiga golongan dalam surah As-Saff, surah Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Tiga-tiga surah dah nampak jelas. Bila kita baca surah masing-masing, dan kita nampak peranan setiap golongan-golongan yang Allah offer untuk menjadi penolong Allah masa di atas dunia ini. Wallahu taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aj'alil Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin, wa taj'alil Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.